Saya Zamirul Adli Zulkifli. Hari ini saya ingin mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, tajuk yang saya ingin ajar adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, bagi identiti dan orientasi seksual, identiti seksual melibatkan aspek psikologi dan ciri tingkah laku berkaitan dengan seseorang individu sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, identiti seksual biasanya merujuk kepada penerimaan tingkah laku, sikap, personaliti yang diwarisi yang boleh membezakan lelaki yang bersifat sasa, suara yang garau, dan perempuan pula yang bersifat lemah lembut dan suaranya yang halus dan lembut. Okey, bagi orientasi seksual pula, kecenderungan identiti persona terhadap seksual tertentu yang akan mencerminkan diri individu sama ada terarah kepada heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Okay. Heteroseksual adalah tarikan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. Maknanya macam seperti orang biasa normal, iaitu lelaki meminat kepada perempuan dan perempuan macam minat kepada lelaki. Biseksual pula ialah tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Ini macam lelaki suka kepada perempuan dan lelaki juga. Manakala homoseksual merupakan tarikan seksual terhadap jantina yang sama. Contohnya, perempuan suka kepada perempuan, lelaki suka kepada lelaki dan mempunyai perasaan suka. Okey, bagi orientasi seksual pula ialah tarikan seksual atau emosional kepada individu yang berlainan jantina, sesama jantina ataupun kedua-duanya. Biasanya individu akan mengalami perasaan tertarik secara seksual kepada pasangan yang berlainan jantina. Okey, kecerlaruan identiti seksual. Okey, langkah-langkah untuk menangani kecerlaruan identiti dan orientasi seksual. Terdapat beberapa cara bagi remaja untuk menangani masalah ini, iaitu dengan mengelakkan cara hidup yang tidak baik seperti suka berfoya. Selain itu, mereka juga perlu bergaul dengan rakan-rakan yang ke arah yang lebih positif ataupun ke arah yang baik dan berkawan dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia. Mereka juga boleh mengelakkan daripada menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang negatif. Okey, peranan keluarga dalam kes ini adalah keluarga seperti ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk menangani isu ini. Antaranya memberikan nasihat dan bimbingan yang secukupnya. Ibu bapa perlu mendidik anak mereka untuk melakukan kebaikan serta mengamalkan budaya hidup yang sihat. Mereka perlu memantau pergaulan anak mereka, iaitu sama ada rakan-rakan mereka, serta memisahkan mereka ke persekitaran yang lebih selamat sekiranya anak-anak mereka terlibat pada pandangan gejala ini. Okey, cara untuk mencegah kes ini adalah anak-anak remaja perlu diberikan pendidikan agama yang mencukupi agar mereka tahu untuk membezakan hukum halal dan haram sesuatu perbuatan yang mereka lakukan. Okay, sememangnya semua agama sangat mementingkan perbuatan dan tingkah laku yang baik serta memberi panduan tentang cara hidup yang betul. Okay. Untuk kehormatan diri pula, kehormatan diri seorang berkait rapat dengan aspek penjagaan serta amalan kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri. Hal ini adalah untuk bertujuan memastikan kehidupan seorang itu akan lebih selesa dan sempurna. Okey, konsep kehormatan diri pula, kita perlu mengelakkan diri daripada berkongsi pakaian, tuala, sikat ataupun peralatan agar sentiasa terhindar daripada penyakit. Okey, kebersihan diri dapat mewujudkan suasana yang harmoni, selamat dan dalam keluarga dan masyarakat serta meningkatkan maruah dan kehormatan diri. Okey, aspek kehormatan diri ialah keselamatan diri. Oleh itu, kita hendaklah memakai pakaian yang bersih, sesuai dan tidak mencolok mata bagi mengelakkan daripada niat orang jahat terhadap kita. Seperti perempuan, janganlah memakai pakaian yang ketat dan tidak menutup aurat.
Okey, kepentingan menjaga kehormatan diri. Kita perlu menjaga kehormatan diri ini agar tidak mudah terpengaruh dengan amalan atau gejala yang negatif. Apabila kita menjaga kehormatan diri ini, pastilah diri akan disanjung dan dihormati dan tidak akan berlaku perkara-perkara yang buruk. Okey, untuk menjaga kehormatan diri pasti mampu mencapai kecemerlangan yang cemerlang dan yang berterusan. Okey, kesan jika tidak menjaga kehormatan diri ini akan membuatkan mereka dipulau oleh masyarakat setempat atau sukar meminta bantuan. Mereka juga akan dipandang serong dan dianggap negatif. Ini hal kerana mereka sering mungkin masyarakat akan memandang serong kepada seseorang itu jika dia melakukan kesilapan yang mencemarkan kehormatan diri seseorang. Keluarga, selain itu, keluarga turut mendapat malu kerana maruah mereka tercemar dan terjejas. Hal ini jika anak mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik, semestinya ahli keluarga juga akan merasa tempiasnya. Okey, seterusnya mereka turut menanggung malu kerana maruah imej dan diri dan nama baik tercemar. Adalah risiko penyalahgunaan bahan. Okey, penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seorang itu berisiko dengan masalah kesihatan, kegiatan antisosial dan juga perbuatan jenayah. Ini kerana mereka tidak memikirkan mana yang baik. Mereka hanya memikirkan mereka punya keinginan sahaja. Okey, bahan-bahan yang disalahgunakan boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seorang individu yang terlibat mudah hilang pertimbangan dan melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Seperti jika seorang itu mengambil dadah pasti ataupun arak, mereka tidak sedar apa yang mereka buat. Mereka hanya mahukan duit. Dan kalau jika mabuk, mereka tidak sedar. Jika mereka membawa kereta, mereka akan melanggar sesiapa saja. Kita tak tahu. Okay, keadaan luar kawalan yang berlaku akan memberikan ancaman kepada diri sendiri serta orang lain. Okey, risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri mempunyai 7, iaitu mental dan emosi, sosial, hati, saraf, janin dan fizikal. Okey, fizikal mempunyai sistem saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Selain itu, mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhingus. Mental dan emosi pula dikenali sebagai kesan psikologi. Jika mereka mengambil bahan yang terlarang, mereka akan berasa seronok, terangsang dan halusinasi dan berkhayal. Okey, untuk sosial pula tidak menghiraukan kesihatan diri. Jika mereka sudah mengambil dadah, pasti mereka tidak menghiraukan kesihatan diri. Mereka hanya memikirkan keperluan kehendak mereka saja, iaitu dadah contohnya. Okey, lebih suka hidup menyendiri, akan disisih oleh keluarga dan masyarakat, semestinya akan dipandang serong. Okey, untuk sosial tidak menghiraukan kesihatan diri, bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan penderaan dan keganasan dalam keluarga. Jika mereka tidak memikirkan sesiapa saja, mereka hanya memikirkan kepentingan mereka saja. Okey, selain itu lebih suka hidup menyendiri. Okey, seterusnya hati. Hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut. Okey, seterusnya mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih baik dan sempurna. Okey, untuk saraf lah akan menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Okey, untuk janin pula, saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh. Kadang jika mengambil suatu bahan yang terlarang pasti akan mengakibatkan janin seseorang. Okey, seterusnya keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Okey, mengalami kekurangan berat badan yang menurun dan mengalami kecacatan. Okey,
Seterusnya adalah kemahiran kecakapan psikososial. Okey, penyalahgunaan bahan boleh mendorong seseorang itu terjebak daripada kegiatan antisosial dan perbuatan jenayah yang akhirnya akan memberi impak yang negatif terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini akan membawa imej yang buruk kepada negara luar. Okey, setiap individu bertanggungjawab mengaplikasikan kemahiran kecakapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Antaranya kemahiran kecakapan psikososial yang boleh diaplikasikan oleh adalah kemahiran membuat. Okey, aplikasi kemahiran kecakapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan adalah kesedaran diri merupakan aspek paling penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak daripada aktiviti penyalahgunaan. Okey, penyalahgunaan bahan. Okey, ini penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan pemikiran yang rasional dan betul. Okey, kedua, pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Okey, pendidikan awal ini perlu diajar dan kepada murid-murid yang lebih muda kerana mereka tidak tahu apa akan akibat jika menggunakan bahan terlarang ini. Okey, pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan untuk mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah ini daripada mengancam dan mengungkat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Okey, yang seterusnya adalah kekeluargaan dan interpersonality memainkan peranan penting dalam memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Okey, sikap mengambil berat, bertanggungjawab dan penyayang serta komunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri daripada risiko penyalahgunaan. Ini adalah sangat penting kerana jika hubungan kekeluargaan tidak rapat, maka tiada bantuan akan ditolong ataupun sokongan ataupun nasihat ataupun dorongan akan diberikan kepada siapa yang mengambil penyalahgunaan bahan ini. Okey, yang keempat adalah pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media cetak dan sosial. Okey, kesimpulan daripada pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini adalah semua pihak perlu mengambil berganding bahu dan bekerjasama untuk menangani isu ini, seperti ahli keluarga perlu memantau dan pergaulan mereka bersama rakan-rakan mereka, dan diri sendiri perlu mengelakkan diri daripada terjebak daripada perkara-perkara yang negatif dan elakkan diri daripada melakukan aktiviti ini dan berkawan dengan rakan-rakan yang berakhlak dan tahu baik dan buruk. Okey, untuk masyarakat pula, masyarakat perlu mengambil tahu jiran tetangga mereka, dan seterusnya pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang lebih tegas jika seseorang itu mendapati kesalahan dengan memberi kompaun seperti kompaun dan memberikan tindakan undang-undang yang lebih orang kata tegas. Okey, sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.